الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشرب الصافي هاني يا وهاب يا غني. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana limpah kurniaannya. Pagi ini masih lagi Allah Ta'ala memberi peluang dan ruang kepada kita dapat sama-sama kita menyelesaikan farduan sembahyang subuh berjemaah, dan seterusnya diberi ruang untuk sama-sama kita berada di taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu. Moga-moga semua ini menjadi asbab untuk kita dapat syurga Allah Ta'ala, insyaAllah. Tuan-tuan, ibu bapa yang dirahmati Allah, pagi yang mulia ini insyaAllah kita teruskan dengan pengajian kita pedoman sembahyang berjemaah. Perbincangan kita pada muka surat 28, baris yang kedua daripada atas, ke-6 katanya Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Almarhum Haji Abdul Rahman Wadatul Mu'tabah rahimahullahu ta'ala, dengan katanya keenam, makmum yang tidur ia di dalam tasyahud awal yang tetap punggungnya dengan tempat duduk, maka tiada jaga ia daripada tidurnya, melainkan walhal imamnya rokok atau hampir rokok, maka tiada sempat ia membaca Fatihah habis Fatihah habis. Sekarang kita membincangkan tentang makmum muwafiq. Makmum muwafiq. Kita lalu kita sebut sekali lagi apa itu makmum muwafiq. Makmum muwafiq ni makna makmum yang ada masa untuk membaca Fatihah di dalam qiyam imam. Dia ada masa, itulah dikatakan makmum muwafiq. Sekarang dia kata permasalahan makmum muwafiq yang seterusnya, yang ke-6 ini, dan ini mula daripada yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8 ini. Di antaranya makmum muwafiq yang berkhilaf tentang hukum. Tentang hukum ada kata setengah muwafiq, ada setengah kata masbuk.
Kita tengok perkhilafan dia tu macam mana, menurut siapa, dan kita nak turut siapa. Kita tengok. Jadi nak cerita yang ni ada khilaf. Bermakna yang 5 sebelum ni, yang kita bincang dah 5 sebelum ini, itu tak ada khilaf. Sepakat kata para ulama menyatakan semua yang 5 dahulu muwafiq. Jadi maklum pada kita, muwafiq bila muwafiq diuzurkan padanya ketinggalan dengan imam hingga 3 rukun yang panjang. Dia kena habiskan Fatihah. Bila makmum muwafiq kena habiskan Fatihah, kena sudahkan Fatihah dia itu. Sekalipun imam sudah turun sujud yang pertama, tu imam duduk antara 2 sujud, kena habiskan Fatihah dia sebelum daripada imam bersepakai dengan rukun yang keempat. Jadi sekarang yang ni yang nak cerita yang khilaf, berkhilaf di kalangan ulama tentang masalah ini. Apabila berlakunya ada perkhilafan di antara ulama. Jadi terpulang pada kita pada peringkat awalnya nak pakai yang mana. Tapi diajar oleh para ulama kita, bila ada perkhilafan di antara imam, terutamanya Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar, kita disuruh mengikut akan pendapat Syekh Ibn Hajar. Itu saja. Kita tengok apa yang dia kata. Pertama sekali dia kata makmum ni bermasalah khilaf. Makmum ni dia tidur dalam tasyahud awal. Contohnya sembahyang yang 4 rakaat lah, yang ada tasyahud awal, sembahyang 3 rakaat, sembahyang 4 rakaat, tu ada tasyahud awal. Jadi dia tidur. Tidur kan, tidur sungguh. Yang menjawabkan tak sedar. Maknanya tidur yang tetap bawah punggung. Maklumlah tidur kita duduk tu dia tetap bawah punggung. Kalau tak tetap bawah punggung, itu boleh batal sembahyang tidur gitu. Mana tidur duduk gitu lah. Okay. Kita ni kalau tasyahud awal tu dia tidur. Lalu dia jaga, dia sedar daripada tidur tu imam hampir rakaat ataupun sudah rakaat. Dia barulah dengar kata tu imam ataupun kita kata orang tepi dia ke, pijak kaki dia ke, nampak tak angin lagi ni, orang tepi pijak kaki dia, atau kau sempak-sempak dia. Itu contoh. Jadi dia pun sedar. Sedar tu imam rokok lah. Ataupun dah memang rokok, dengar di takbir rokok tu Allahu Akbar, sedar rokok. Okay. Lalu dia tu macam mana tu? Macam mana? Dia hampir rokok lah. Maknanya dia akan bangun. Dia kena bangun tu. Dia kena bangun. Lepas tu Fatihah dia tu. Adakah dalam imam hampir rakaat, maksudnya kalau dia bangun tu imam Allah Akbar, ia betul dah tulang rakaat, imam Allah Akbar, turun rakaat, adakah kena rakaat terus ke? Macam mana? Itu maksudnya. Itu masalah di tidur. Di tidur dalam tasyahud awal. Tamu. Kita cerita lagi tu. Nak selesaikan macam mana? Sebut dulu masalah. Jadi dia memang tentu dah tak sempat lah. Ataupun tu contoh hampir rokok, ataupun memang ada rokok. Hampir rokok ni boleh dikatakan, kita kata tu imam sedang baca iyyaka na'budu, barulah dia sedang. Dia pun bangun sempatlah 2-3 ayat tu imam rokok. Itu termasuk daripada hampir rokok juga kan. Jadi maknanya di situ memang kalau dari segi masa tu tak ada masa. Tapi di masalah dia di tidur. Tengok. Sama.
Kita sebut dulu masalah, lalu kita selesai di bawah. Masalah yang kedua, iaitu yang ketujuh. Makmum yang mendengar ia akan takbir imamnya bagi dia, maka sangka ia akan takbir bagi duduk tasyuk. Yang ini biasanya bagi perempuan yang di sebalik takbir. Gitu. Maka duduk makmum bagi tasyuk dan takbir pula imam bagi rokok, maka sangka ia akan takbir bagi diri daripada tasyuk. Kemudian nyatalah bagi makmum bahawasanya takbir imam itu bagi rokok, maka tiada sempat ia baca Fatihah bagi kita sempat. Faham? Contoh, untuk imam tak baca tasyuk awal. Di cerita itu imam tak baca awal, cerita masalah ni. Sebab apa? Contoh imam Allahu Akbar, baru tu makmum perempuan, kita contoh di makmum perempuan. Makmum perempuan tu duduk tasyuk awal. Dia tak nampak. Dia tak nampak. Dia duduk tasyuk awal. Okey, imam makmum diri lah. Terlupa tasyuk awal, tak ada masalah, tinggal. Maksudnya bukan tak ada masalah, ada masalah juga bagi makmum. Cumanya benda tu sunnah saja, tak perlu kembali. Makmum perempuan tu baca tasyuk awal, baca, terima Fatihah diri, terima tu rokok, dia bangun diri. Terima tu rokok, dia bangun diri. Nampak? Perempuan. Lepas tu nyata di mana? Nyata di Sami Allah. Sami Allah liman dia diri. Sami Allah. Tu imam rokok orang. Dia habis lagi Fatihah. Tu dua sana. Apa dia? Nak sesahkan. Kedelapan, yang ke-8, yang mana yang 3 daripada 3 masalah yang berkhilaf ni. Makmum yang lupa ia akan berdiri jadi makmum. Boleh lupa dia jadi makmum. Boleh tak? Dia jadilah. Makmum sangat kalau disemahi mu'ah, tak lupa jadi makmum. Walhal ia di dalam sujud, umpama dia duduk dalam sujud, kemudian teringat ia aku makmum kan, aku dalam sujud, imam diri dia. Aku ni seorang supaya seorang kan, baru ingat aku ni makmum kan. Dia duduk main subhanallah, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdihi subhanallah, setelah kali dia baca. Kosong dengan sembahyang seorang dia. Biasa dia sembahyang seorang gitu. Maka tiada berdiri ia daripada sujud malaikat imam yang rokok atau hampir rokok. Sujud yang terakhir itu sujud lama. Contoh, sebab dia sedar dia memang sembahyang seorang. Bila cukup sebelah kali itu subhanallah rabbiyal a'la tu, aku ni makmum aku imam diri baca Fatihah. Itu baru sedar gitu. Dia orang berdiri, dia berdiri itu imam hampir rokok ataupun dia memang ada rokok. Macam mana 3 masalah ini? Apa? Nampak di masalah tu. Okey. Ibu jawab 3 masalah ni. Maka pada 3 masalah ini, ini nak selesai masalah kita. Maka 3 masalah ini berlaku khilaf. Saya baca apa? Baca dengan cara perlahan satu-satu, supaya kita faham. Maka berlaku 3 masalah ini berlaku khilaf. Mana? Antara Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Antara Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Mana khilafnya? Kata Ibnu Hajar ialah masbuk. Masbuk 3 masalah.
Syekh Ibn Hajar kata masbuk. Ya, bacalah Fatihah kadar sedapat, kemudian rokok serta imam. Jika tiada tetap serta imam dapat rakaat, jika dapat tetap serta imam dapat rakaat, dan jika tiada tetap maka tiada dapat rakaat. Maka mendatanglah ia akan rakaat kemudian daripada salam imam. Maknanya Syekh Ibn Hajar 3 masalah tadi masbuk. Lupa. Itu haji dia tanya apa? Syekh Ibn Hajar mana? Syekh Ibn Hajar dalam kitab Baqarah ni, Syekh Ibn Hajar silap saya silap itu. Syekh Ibn Hajar Al-Hitami. Kalau Al-Asqalani itu Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani itu ulama hadis. Itu Al-Asqalani ulama hadis. Ini Al-Hitami ya. Okey. Jadi bagi Syekh Ibn Hajar, dia kata masbuk. Masbuk 3 masalah tadi. Orang yang tidur, orang yang seka imam bangun silap mendengar akan takbir imam. Yang ketiganya makmum yang lupa diri dia tu makmum. Itu 3 masalah. Kata Syekh Ibn Hajar masbuk. Itu apa? Inilah di antaranya yang mungkin berlaku. Masbuk itu pada tiap-tiap rakaat mungkin berlaku. Tidak. Contoh macam mana tu kalau kita kata bukan sampai tiap-tiap rakaat, tapi ada contoh tiap-tiap rakaat makmum ni masbuk. Masalah macam mana? Disebut dalam kitab, iaitu pada masalah makmum yang cepat. Mengikut pandangan Syekh Ibn Hajar, mungkin berlaku seseorang itu di tiap-tiap rakaat masbuk, makmum yang cepat. Makmum yang cepat silap. Tu imam yang cepat silap. Tu imam yang cepat. Bukan biasa, bukan pertengahan. Tu imam bacaan dia, tapi imam cepat. Makmum pertengahan. Sampai rakaat pertama Maya tak sempat, rakaat kedua pun tak sempat kan habis Fatihah, masbuk. Sebab makmum cepat, abang jadi imam cepat. Begitulah kalau rakaat 3, rakaat 4 pun dia sentiasa cepat imam itu. Ada ulama sebut dikirakan masbuk bagi makmum itu. Maknanya di situ Fatihah dia ditanggung oleh imam itu. Boleh tak? Boleh. Dan mungkin benda itu berlaku. Dan berkata Syekh Ramli, 3 masalah itu benda ni khilaf. Syekh Ibn Hajar kita dah jawab, dia dikirakan masbuk. Adapun Syekh Ramli ialah muwafiq 3 masalah ini. Muwafiq bagi dia. 3 masalah ni muwafiq. Maka membaca ia lalu dah bila muwafiq macam mana dah selesai. Dia menyatakan bagi pendapat Syekh Ramli, maka membaca ia akan Fatihah sempurna. Dia kena baca Fatihah sempurna dan dimaaf ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang-panjang. Ibaan sahabat juga. Sama juga pada masalah yang 5 dahulu. Dimaafkan ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang. Sebab dikata muwafiq, lalu dia nyatakan sebab dia dia tak buat saja, dia tak kata duduk syok seorang kita kata tak, dia menyatakan sebab. Sebab apa? Kerana mendapat ia masa baca Fatihah pada kira-kira. Perkiraannya kalau dia tak tidur pada masa Allah tidur. Kalau dia tak tidur, dia dapat masa dapat. Sebab dia tidur. Kira-kiranya kalau perkiraan dia tak tidur, tak dapatlah masa. Dia buat sebab. Dia kata
Apa ni, dia mendapat masa Fatihah, baca Fatihah tu pada kira-kira jika ia tiada tidur dalam tasyahud. Tu. Hanya bangun berdiri serta imam. Itu pada masalah yang kena. Kalau kiranya ya boleh baca lah Fatihah tu, tapi disebabkan dia itu. Itu saja. Nescaya dapat sempurna ia akan Fatihah. Dan jika tidak samar atas takbir, atasnya takbir, kalau tak samar maknanya tidak jelas. Kalau maknanya kalau lah jelas, maknanya dia akan bangun diri seperti mana biasa. Ini disebabkan dia itu sama-sama tidak jelas. Takbir apa ni? Takbir berdiri itu bagi makmum, perempuan tadi tercontoh. Dan saya ia baca Fatihah selalu serta imam. Dan sempurna baca Fatihah pada masalah yang ketujuh. Dan jika tiada lupa, kalau takdir kata dia tak lupa, ini tak dia lupa. Kalau tak lupa dia akan baca Fatihah sempurna. Itu sebab-sebab. Tiada lupa ia akan berdiri makmum pada masalah yang ke-18. Saya berdiri ia serta dengan imam. Istilah dia berdiri dengan imam disebabkan dia tu lupa dia makmum. Dan membaca akan Fatihah sempurna. Dia akan baca Fatihah sempurna lah. Alhasil dapat masa baca Fatihah. Hasilnya kalau kiranya dapatlah masa Fatihah, kalau tidak dengan bersebab kata Syekh Ramli akan Fatihah sempurna. Apa ni? Dapat masa baca Fatihah pada takdir pada tiga-tiga masalah ini di sisi Ramli. Anda ingat dalam ini? Itu pendapat Syekh Ramli kata begitu. Lepas bagi kita nak bunuh yang mana bila berlaku kita. Seperti mana yang saya sebut, katanya guru, dahulukan pendapat Syekh Ibn Hajar. Pendapat Syekh Ibn Hajar. Yang tadi yang pandangan Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Kalau macam apa-apa dulu lah kan, pondok ni biasanya dia ambil pandangan Syekh Ramli. Ada. Bila kita bangun, maknanya bacaan Fatihah kita kan, dalam kata kita tasbih imam dan kan, kita hampirkan juga, tapi jangan kita memikirkan daripada itu yang panjang. Pandangan daripada ada kata ada tadi dia cakap yang kita aja cakap masbuk, Syekh cakap Muafiq. Kan. Maknanya bila dia bangun tu, katalah dia makmum ni dia semua lah kan. Contohnya lah kita orang tua ni katanya dah lambat gerakan dia bacaan dia kan. Imam pegang baju kan. Jadi bila tahiyat awal tu kan, dia bangun nak ni dia imam dah bangun dah. Dah bangun dah. Imam pun baca Fatihah baju kan. Jadi bila dia sempat bangun tu, dia baca Fatihah tak habis. Kan katalah sampai malikan ni imam dah rukuk kan. Kalau itu imam tempat imam dia kena rukuk kan. Tapi dia cakap kita harus juga Fatihah tu juga. Tapi jangan kita melebihi 30 panjang yang imam macam ni. Itu siapa yang cakap? Dua kat kampung. Mana kalau dah 3 masalah ni lah. Masalah yang tadi lah, yang Fatihah lambat tu lah kan, yang maknanya dia yang saya contoh tadi, Fatihah lambat tadi, tu imam cepat tadi. Okey. Kalau yang tu apa ni? Tu saya nak cerita kata boleh berlaku benda apa ni masbuk itu pada tiap-tiap rakaat. Okay, boleh berlaku mengikut pandangan Syekh
Ibn Hajar. Okey. Jadi benda, kalau contoh pada masalah yang makmum yang bukan lambat, dia memang sederhana, cuma tu iman tu yang cepat sangat. Kan? Okey, saya contohkan mana yang cepat sangat. Jadi mengikut pandangan Syekh Ibn Hajar, dikirakan makmum itu makmum masbuk lah. Okay. Kalau pada masalah itu masalah imam yang cepat ni, mengikut pandangan daripada imam-imam yang lain pula, terutama sekali Imam Nawawi, Imam Rafi'i, kalaulah makmum yang cepat, dia imam yang cepat, makmum itu boleh habiskan Fatihah dan dia diberi keuzur. Maknanya bukan diberi keuzuran sampai 3, tapi disuruh baca Fatihah itu sehingga selesai. Nah, maknanya dia dapat rakaat itu mengikut pandangan yang lain, dia dapat rakaat itu, dan sekiranya selagi itu imam itu belum bersepakat pada rakaat yang keempat, dia tak ada sebut jadi uzurkan 3 rukun, tak ada sebut, cuma dia suruh habiskan bacaan Fatihah saja. Nah, kalaulah tu imam yang cepatlah. Jadi betul lah juga katanya orang awal dulunya tentang masalah makmum yang cepat supaya terjaga juga Fatihah dia, supaya tidak ada tinggal juga. Tapi saya nak cerita tadi, nak cerita kata makmum muafiq ni, makmum masbuk ini boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat. Itu saja. Ke-9, habis 3 masalah itu khilaf di antara Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Lalu dia kata yang ke-9-nya, makmum yang berhenti ia kemudian daripada imamnya berdiri kerana hendak sempurnakan tasyahud awalnya, kemudian berdiri ia mendapat ia akan imamnya rakaat atau hampir rakaat, maka berkata Syekh Ramli ialah muafiq, wajib membaca makmum akan Fatihah sempurna dan dimaafkan baginya ketinggalan dengan imam hingga 3 rukun yang panjang-panjang juga. Mana? Ini masalah lain. Makmum yang berhenti ia daripada imamnya berdiri kerana hendak sempurnakan tasyahud awal, kemudian berdiri ia. Apa salah? Pelik sikit cerita. Maknanya tu imam tak baca tasyahud awal, makmum baca tasyahud awal. Tu imam tak baca tasyahud awal, makmum baca tasyahud awal. Lalu berdiri lah tu imam tu. Tu imam tu berdiri, makmum tu berhenti situ, dia baca tasyahud awal, sempurna tasyahud awal. Lepas tu lah baru dia berdiri. Siap habis tasyahud awal, dia berdiri. Dia bukan rasa dari tidur dah. Dia memang dah untuk imam ni tu bagi mana ni tak baca tasyahud awal contoh. Dia pun baca, dia baca. Boleh. Kata boleh pun kita bincang dulu. Kita bincang dulu kata boleh pun. Dulu kita bincang pada masalah tasyahud awal ni. Dia wajib muafakat pada buat wajib muafakat, tiada wajib muafakat pada buat dan pada tinggal. Maknanya kalau tu imam buat, boleh tak makmum tak buat? Boleh. Makmum tu imam baca tasyahud awal, makmum tak baca, boleh. Mana makmum diri tu, boleh.
tu imam tak baca tasyahud awal, makmum nak baca tasyahud, makmum baca tasyahud awal, boleh? Boleh. Baik. Kata boleh tu pada masalah tu imam tak baca tasyahud awal, makmum baca tasyahud awal, kata boleh baca tu dia ada masalah di situ. Apa? Tu imam syarat dia mestilah tu imam ada duduk sekejap, barulah boleh makmum tu baca tasyahud. Kalau tu imam tak ada duduk sekejap atau sekalipun duduk istirahat, kita bicara dulu, sekalipun duduk istirahat je tu imam duduk, boleh makmum tu baca. Sebab ada juga tu imam tu duduk. Kalau dah tak ada langsung daripada sujud yang kedua terus bangun tinggi tu, tak ada duduk istirahat, yang tu tak boleh makmum baca. Kata boleh baca tu disebabkan ada duduk sekejap. Tu imam tak ada duduk sekejap, dipanggil duduk, sekalipun duduk istirahat je, tu tak apa, makmum tu boleh baca. Tu cerita situ. Jadi kita contoh situlah. Kita contoh kata makmum ni dia baca Fatihah, baca tasyahud awal, dan sebabnya tu imam tak ada duduk, dia pun baca. Lalu tu imam diri dah. Okey. Dan bila tu imam diri tak perlu subhanallah kan? Ini subhanallah juga. Subhanallah sungguh juga tu imam ni, subhanallah ni. Ada apa? Jangan begitu sudah. Sunnah saja ni, cakap gitu. Ada satu surah tu dia kata, saya pernah jadi imam sekali Ustaz, lepas tu saya tinggal, macam mana terlupa tinggal tasyahud awal. Makmum duduk subhanallah. Saya pun buka ngaji jaga-jaga ni kat, dia kata tak tahu nak buat apa juga. Turun dia kata, turun. Turun macam mana Ustaz? Kata atas saya aku turun. Itu kan. Macam mana? Tak makmum tekan, makmum tahu juga. Okey. Jadi tu imam baca makmum baca tasyahud awal, tu imam diri dah. Bila dia dah siap tasyahud awal, dia berdiri. Bila berdiri tu imam hampir rukuk ataupun sudah rukuk. Gitu. Jadi masalah ini kata Syekh Ramli dikirakan makmum wafiq rukuk. Makmum wafiq. Gitu. Makmum wafiq dan diuzurkan dia dimaafkan ketinggalan dengan imam 3 rukun yang pada rukuk. Itu pendapat Syekh Ramli. Okey. Syekh Hajar kan? Dan kata Ibnu Hajar, ialah seperti makmum muwafiq. Seperti makmum muwafiq yang ketinggalan dengan imamnya dengan ketiadaan uzur. Situ beza dia. Makmum muwafiq tapi tidak uzur. Maka jika dapat sempurna ia akan Fatihah sebelum imam turun kepada sujud, mendapat ia akan rakaat. Dapat rakaat. Imam diri, dia baca-baca. Imam diri lah, dia pun bangun baca-baca Fatihah dia. Imam rukuk, baca Fatihah lagi. Tu imam tidak baca lagi Fatihah. Tu imam turun sujud tu, kalaulah dia tak sempurna lagi Fatihah, sudah sepakai dengan sujud lah, tak sempurna juga, dia tak dapat rakaat. Maksudnya untuk dia dapatkan rakaat tu, walaupun dia tak dapat rukuk sama dengan imam, dia kena sempurnakan Fatihah sebelum imam turun sujud tu. Itu Syekh Hajar. Sebelum imam turun kepada sujud mendapat ia akan rakaat, ia kira dapat rakaat tu. Dan jika tiada dapat sempurna ia akan Fatihah sebelum imam turun kepada sujud, wajib atasnya niat mufaraqah dengan imam. Wajib niat mufaraqah. Di sini antaranya niat mufaraqah yang wajib. Dia tak dapat dan sempurna Fatihah tu sebelum imam turun sujud, dia wajib doa niat mufaraqah dengan imam. Dan melaku ia atas aturan sembahyang dia. Dia buat sembahyang sendiri dan niat mufaraqah.
Dan jika menyalahi ia akan demikian itu nasaibata. Mana menyalahi? Maksudnya dia tak niat mufaraqah. Nah, dia masih baca Fatihah, tu imam dua sujud yang pertama dah. Nah, tak niat juga mufaraqah, yang tu balik batal sembahyang. Itu kata Syekh Ibnu Hajar pada masalah tadi. Nak baca nak baca tasyuk awal sangat. Nah, kata imam tak baca, itulah. Kalau baca ada sengkaan, boleh baca, boleh sempat, boleh, tak ada masalah. Itu cerita pada masalah tasyuk. Bukan yang tidur ni, bukan masalah orang tidur tadi kan. Habis. Yang ke-10-nya. Ada banyak tu masalah lah, nak ingat lah. Ni mengaji tak lah. Mengaji akan datang banyak sungguh gila akan datang. Sebab apa akan datang tu banyak sungguh gila. Ada 5 perkhilafan. Hebat sungguh ulama-ulama ni lah. Ni kita belajar biar kita tahu sungguh-sungguh. Ulama biasa beliau besar. Dan guru kita ni dia ambil kitab tu, bukan kitab biasa-biasa nampak kitab ni nipis kan. Ni tak pun nipis dengan nipis ni pun kita tak teringat masalah-masalah. Dan guru kita ni ambil kitab ni yang Syekh mengajar. Saya sendiri tak pernah mengaji lagi kitab Syekh mengajar. Syekh Ramli kitab Nihayah, kitab Kifayat Muhtar. Itu banyak. Kita semua yang ambil kitab yang susah, bukan dia apa ni, reka-reka tidak. Ni mengaji lah. Mengaji. Ni berapa betul mengaji ni, main santai-santai sama. Tak bercentel main santai-santai sama. Dan isu semasa kita tahu, masa-masa yang ada telefon tengok situ lah, tengok isu semasa. Dan kita tahu bahkan ni penting lah. Ke-10, makmum yang syak ia akan berdiri. Adakah ia daripada muafiq atau ia daripada masbuk? Dia syak. Diri dia syak diri dia sendiri. Aku ni makmum muafiq ke makmum masbuk? Yakni adakah mendapat ia akan masa yang meluaskan Fatihah di dalam berdiri imam atau tiada? Macam itulah. Maksudnya dia syak aku ni makmum muafiq ke makmum masbuk. Maknanya kita tahulah bila sebut makmum muafiq maknanya aku dapat Fatihah ke tak dapat gitu. Jadi itu syak gitu. Macam mana? Maka berlaku di dalam tufah. Kita Syekh mengajar dalam tufah dia atas bahawasanya melazimkan dia ikhtiyar. Ini kena lazimkan ikhtiyar, memistikan ikhtiyar. Ikhtiyar ni maknanya ambil jumat lah, ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Seperti ada Haji Nazir bagi tanya dulu. Ini masalah yang 10 ada 6 Haji Nazir tanya itu. Dia syak makmum masbuk ke makmum muafiq dia. Ini masalah ni ikhtiyar. Maka ketinggalanlah dia dengan imam. Kerana apa? Kerana mensempurnakan Fatihah. Dia tinggalkan dengan imam, dia sempurnakan Fatihah. Dan tiada mendapat ia akan rakaat. Tak dapat rakaat tu, melainkan mendapat ia akan imam di dalam rakaat. Untuk dapatkan rakaat, mestilah dia dapat rakaat tu mesti dapat rokok bersama dengan imam serta dapat tetap pada. Maka jika sempurna ia akan Fatihah pada ketika itu, pada ketika imam turun kepada sujud, melazimkan dia mengikut imam sujud. Mesti gitu. Dan meninggal aturan sembahyang dirinya, dan mendatang ia kemudian daripada salam imam dengan rakaat itu. Kena datang semula rakaat, sebab tak kira rakaat tu. Dan jika tiada sempurna ia akan Fatihah padahal imam turun kepada sujud,
wajib niat mufaraqah. Dan jika tiada niat mufaraqah, batas sembahyangnya. Itu pada pendapat Syekh Rabi. Jangan saya baca. Itu ihtiyat di situ. Maknanya ini. Bagi Syekh Ibn Hajar ni disebut ada kitab Tuhfah ihtiyat. Mana? Maka ketinggalan ia dengan iman kerana sempurnakan Fatihah. Dia ketinggalan ia untuk sempurnakan Fatihah, dan tiada mendapat ia akan rakaat. Dia tak dapat rakaat, malaikat dapat akan iman di dalam rakaat. Mesti dia dapat iman dalam rakaat tu, serta dengan dapat tetap dapat tamat iman. Dapat rakaat tu, dia baca Fatihah tu. Gitu. Lepas tu bila dah takdir tu baca, tak dapat sungguh, tak dapat gitu. Tak dapat rakaat. Lepas tu tak dapat rakaat tu. Bila tak dapat rakaat dah tidak ada. Okey, dia berlaku pula masalah yang seterusnya, iaitu kalau dia jika dia sempurna akan Fatihahnya, dia sempurna akan Fatihah dia pada ketika iman turun pada sujud. Iman turun sujud dah, barulah sempurna Fatihah dia. Dia sempurna. Dia kena maknanya baca Fatihah tu juga. Baca Fatihah. Tapi dia iman turun sujud lah. Okey, dia tu kena turun sujud juga. Jangan cari rakaat sebab dia tak ada kira dah rakaat. Yang itu keadaan. Kalau masalah makmum yang syar. Itu kata Syekh Hajar. Dan yang keduanya, yang ketiganya, kalaulah dia tu dia ada sempurna Fatihah padahal iman turun sujud. Turun sujud, pada sujud dah wajib dia niat mufaraqah. Dia tak sempurnakan juga. Maksudnya nak cerita apa? Nak ceritanya dia kena baca Fatihah tu. Tak kira lah tu iman duk mana, dia kena tahu ke peraturan dia. Kalau dia sempurna Fatihah dia, dia kata masa dia sempurna Fatihah tu iman rokok lagi. Rokok lagi sempurna, dia pun sempat rokok, dapat rakaat tu. Sempurna tu mesti kena sempurna. Okey. Yang kedua, ia sempurna, ia baca tu iman iktidah. Rokok lah, berarti iman iktidah. Okey. Baca lagi, kena baca lagi tu. Sebab apa? Sebab dia kena baca Fatihah. Nabi kan juga. Baik. Tiba-tiba iman turun, hendak turun dah. Dia ketika itu dia tadi apa? Sempurna Fatihah tu dia wajib ikut iman. Dia wajib ikut iman. Kalau dia sempurnanya di situ, dia sempurna tu iman, iktidak, tu iman nak turun sujud pada dalil. Contohnya habis Fatihah dia, tu iman turun sujud. Okey, dia kena turun sujud. Okey. Situasi yang ketiga, dia kena baca Fatihah juga. Baca Fatihah. Tu bila tu iman turun sujud tu, turun dah sujud, tak habis lagi Fatihah dia. Kena niat mufaraqah. Ceritanya dia orang masalah macam ni kena habiskan dulu Fatihah. Dalam situasi 3 masalah tu, itulah syarat. Terima kasih. Kita ada terang. Maknanya makmum yang syak, dia ni makmum wafiq ke makmum masbuk, dia kena pergi kepada Syekh Najar, dia kena habiskan Fatihah dia. Macam mana kelakuan tadi? Itulah. Kelakuan dia. 3 kelakuan. Habiskan Fatihah, habis. Kena sempurna Fatihah, kena sempurna. Itu bagi ihtiyat. Bagi ada tak? Tadi nak boleh ke nak kita niat mufaraqah dengan syarat apa ni? Dengan syarat tu iman kita tak habis lagi Fatihah ni, tu iman tu sujud dah. Tu baru kena niat mufaraqah. Kalau lah kita tu iman iktidah, tu iman iktidah, kita habis Fatihah. Tak perlu niat mufaraqah lagi. Cuma kita ikut tu iman, rakaat tu tak dikira. Gimana? Masalahnya kan kalau kita nak elak masalah
kan. Ada kita kata kita masuk. Ya. Dan kata dia tadi dia ada dua pandangan dan mana dia masuk atau dia muafik. Dia syak. So sekarang ni kita nak elak daripada istiak tadi kan. Kita kata masuk kita lihat kawan buka kita maknanya tak perlu kita nak aplikasi Fatihah. Tak, maksudnya gini, sebab pertama sekali kita kena tahu masalah di sini, contoh dulu masalah dia tu syak, dia ni masuk ke muafik, masuk apa ni? Dia tu syak itu, bila syak itu gini hukumnya bagi pendapat sengaja. Dia bila dia syak tu baru ada istiak tadi kan. Kalau dia tak syak, maknanya dia tak perlu nak aplikasi Fatihah kan. Tak betul. Maknanya itulah mana jalan yang senang. Dia masuk kan dia tak. Jadi dia yang tu kalau yang tu kira tidak ada syak lah. Tak ada syak lah. Ni kita orang yang ada syak. Dia tu masih ragu, tak tahu yang dia lah muafik ke apa. Jadi tak selesaikan juga masalah. Nak selesai tu tak boleh. Yang begitu lah saya. Yang kalau ada perubahan balik tak ada masalah lah. Tapi kalau teruskan begitu, itu cerita ni masalah dia dulu. Kalau dia teruskan begitu, kalau dah dia memang mula-mula syak, syak. Lepas tu, okey, aku muafik. Selesaikan muafik. Aku masbuk. Selesaikan masbuk. Gitu, tak ada masalah. Tapi sentiasa dia syak. Tak ada perubahan, ada masya. Itu maksud dia. Kalau dah memang ada syak, lepas tu yakin muafik, yakin masbuk, tak ada masalah. Selesaikan masbuk, muafik. Ni dia tak berubah, dia syak situ juga. Muafik ke masbuk kena selesai. Serah dengan ikhtiar. Itu pendapat Syekh Najah. Tiga masalah. Kenapa? Kalau Syekh Ramli macam mana? Tengok Syekh Ramli. Dan yang berlaku atasnya Syekh Ramli dan seumpama Khatib Syarbini bahawasanya ia seperti muafik. Seperti muafik, maka berlakulah ia atas aturan sembahyang dirinya, buat atas sembahyang dirinya dan mendapat ia akal rakaat dan dimaafkan ketinggalan dengan iman 3 rukun yang panjang-panjang. Orang yang dia syak gitu. Makmum Imam Ramli kata seperti orang muafik juga. Dia syak tapi hukum di sisi Syekh Ramli dikirakan makmum muafik. Maknanya dia buat sembahyang aturan dia dimaafkan ketinggalan dengan iman, dapat rakaat tu dan dimaafkan ketinggalan dengan iman 3 rukun. Dan dengan dialah memfatwa oleh Syekh Ramli dan Zahir Imdad cenderung kepadanya. Dan mana-mana makmum yang muafik dibenarkan dia meninggal dengan iman hingga 3 rukun yang panjang. Maka jika sekiranya tiada dapat sempurna ia akan Fatihah lagi hingga masuk iman rukun yang keempat, ia berdiri ataupun duduk tasyahud, maka memilih ia salah satu daripada 2 perkara. Pertama, ia mengikut imam pada rukun yang keempat dan meninggal aturan sembahyang dirinya dan luputlah rakaatnya, dan mendatang ia akan rakaat yang kurang kemudian daripada salat imamnya. Dan yang kedua, ia niat mufaraqah dengan imam dan mengerja ia akan sembahyang aturan sembahyang dirinya. Maka jika tiada mengikut ia akan imam pada rukun yang keempat atau tiada niat mufaraqah, nasaya batal sembahyang jika sengaja ia. Maka jika lupa ia akan mengikut imam dan mengerja ia akan terus sembahyang dirinya, tiada batal. Bahkan bila teringat ia nasaya wajib mengikut imam dan lagu barang yang mendatang ia atas aturan sembahyang dirinya dan tiada dibilang demikian dan rakaat baginya, dan mendatang ia kemudian daripada salam imamnya akan demikian itu akan demikian itu rakaat yang begitulah tiap-tiap orang muafik hukumnya. Dia nak cerita
Masalahnya kalau orang muafiq ni, bila makmum muafiq ni dia kena dimaafkan 3 rukun saja. Bila tu imam tak sempurnakan juga Fatihah dia, bila tu imam pergi pada rukun yang keempat tak sempurna juga, dia boleh dia diberi 2 pilihan. Sama ada dia ikut turut imam pergi rakaat pergi kepada rukun yang keempat, ataupun dia niat mufaraqah. Gitu cerita dia. Bila tak sempurna juga, dia dimaafkan 3 rukun dia, 3 rukun yang panjang, tak sempurna juga Fatihah dia. Okey. Jadi makmum ni dia kena dia ada 2 pilihan. Sama ada dia ikut imam pergi kepada rukun yang keempat, ataupun dia niat mufaraqah. Gitu cara. Itu bagi makmum muafiq yang kalau tidak sempat. Kalau dia niat mufaraqah, dia sembahyang diri seorang diri lah. Kalau dah dia nak ikut imam, dia pergi pada rukun yang keempat. Rukun keempat imam tu duduk mana? Kalau dah contoh, kalau dah rukun keempat imam tu berdiri, dia berdiri semula. Maknanya rakaat tu tak dikira lah. Gitu. Kalau dah dia imam sedang tahiyat, maknanya dia duduk tahiyat dengan imam. Lepas tu rakaat tu tak dikira lah. Dia kena tambah pula 1 rakaat lagi. Gitu. Kalau dia niat mufaraqah tak ada masalah. Dia yang niat mufaraqah, dia buat sembahyang di seorang diri. Itu maksudnya. Gitulah kita baca panjang tadi tu. Kalau imam sudah bersepakai dengan rukun yang keempat, dia tidak pergi pada imam, ataupun dia tidak niat mufaraqah, dia teruskan sembahyang dia itu, boleh batal sembahyang dia. Imam duduk pergi rakaat yang keempat, imam rukun yang keempat, rakaat rukun yang keempat, tapi dia tidak pergi juga kata imam, ataupun dia tidak niat juga mufaraqah, yang tu boleh batal sembahyang. Dia teruskan juga dengan keadaan sembahyang dia begitu, boleh batal. Dia tak buat 2 kelakuan tadi, batal sembahyang. Habis. Lalu dia kata, ada pun makmum muafiq waswas bahawa mengulang ia akan kelima. Makmum muafiq waswas pula. Situlah. Dan ada pun makmum muafiq. Ada salah. Wallahu a'lam wa ilmuhu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi hidayah kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abada. Allahumma aghnina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika an ma'siyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.